Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasuli rabbil alamin wa syafi'il muznibin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu sekalian, pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini, Jumaat 28 Syawal 44 bersama dengan 19/5/2023, kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Insyiqaq. Surah Al-Insyiqaq, surah yang ke-84, juzuk yang ke-30. Ayat yang kita nak baca ini bermula daripada ayat 16 sehingga ke akhir surah. Akhir surah dia tu 25 je. Dia memiliki panjangnya. Panjang apa 25 ayat? 25 saja ayat dia. Dalam ayat-ayat ini Allah Ta'ala bersumpah dengan beberapa perkara, dengan cahaya merah di ufuk, malam, qamar, bulan, bahawa kamu ni sentiasa berubah. Kita sentiasa berubah. Kemudian Allah Ta'ala nyatakan kerah kepalanya puak kafir tak mahu sujud. Kita orang beriman bila jumpa ayat sujud, kita sujud. Jadi salah satu daripada tempat sujud bila kita baca Quran, nama dia sujud tilawah. Ada orang kata sujud sejadah. Kenapa nak pergi sobok, nak pergi semaya subuh masjid pagi Jumaat tu? Sebab ada sujud sejadah. Sujud sejadah. Sajadah. Bukan sujud sejadah. Sajadah tu makna sujud. Jadi kita Melayu ni macam bukit jugalah. Jabal, bukit, jabano. Jabal tu bukit dah. Jadi di sini kita akan sujud pada ayat 21. Para pelajar yang ikut bacaan boleh ikut. Walaupun di alam ayat bersedia untuk sujud pada ayat yang ke-21. Kita akan buat sujud kali pertama kita baca ni sujud. Lepas tu ulang-ulang yang kedua tu tak lah. Kalau tidak, banyak kali sujud hari ni. Nanti kita akan ambil untuk bacaan yang awal ini sujud. Kemudian Allah Ta'ala nyatakan bagi khabar gembira bagi orang kafir yang tak mahu sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Baik para pelajar sekalian, mari kita baca ayat. Pelajar yang ada tafsir Pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi lama, muka surah 1370. 1370. Siap untuk sujud ya. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون.
balilladzina kafaru yukazzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Tamatlah bacaan kita. Sekarang ni balik semula ke muka surat kepada ayat 16. Ayat 16. Fala uqsimu bisyafaq. Fala uqsimu bisyafaq. Maka aku bersumpah demi mega. Apa dia mega ni? Para pelajar tahu ke tidak asyafaq tu apa? Syafaq. Syafaq ni iaitu warna merah di langit. Bila matahari terbenam maghrib, awak nampak ke di langit tu warna merah? Selagi ada warna tu boleh solat maghrib. Bila warna merah tu hilang, masuk waktu isya. Mudah ya orang zaman dulu. Dia tak ada jam pun di tangan, tapi dia tahu waktu solat. Orang zaman kita ni jam dinding ada, lengan ada, mana lagi? Dalam poket ada, dalam handphone ada jam. Takwin tu bergayut di rumah. Tapi dia tak tahu waktu solat. Tahu tak? Tak tahu dia tak ada di masjid tu. Orang azan pun tak dengar. Bila Cina marah azan, pakat marah ke belakang. Nah, waktu orang azan dia tak pergi. Ini masalah kita. Baik, tengok asyafaq dengan makna warna kemerahan yang ada di, orang panggil di kaki langit. Kita nampak langit itu merah. Sehingga hilang warna tu, masuk waktu isya. Maka Allah Ta'ala bersumpah dengan apa? Dengan warna merah di ufuk pada waktu maghrib. Ayat yang kedua, wal-laili wa ma wasaq. Dan Allah Ta'ala bersumpah demi malam serta segala yang dihimpunkannya, yakni makhluk-makhluk yang berhimpun di tempat masing-masing pada waktu malam untuk berehat. Masya Allah. Manusia balik ke rumah, hayawan-hayawan balik ke sarang, lembu kerbau balik ke kandang. Gapo lagi awal? Ikan gimana? Masuk dalam gua. Yang pentingnya setiap makhluk ini balik ke tempat masing-masing pada waktu malam. Tapi zaman kita ini dah, waktu malam lah dia merayau, pergi cari makan, pergi cari buah, macam-macam kerja pada waktu malam. Mana wasak, maknanya berkumpul. Kumpul makhluk-makhluk yang pisau balik. Ni orang kita mana pun hok kerja jauh-jauh balik rumah malam, duduk dengan keluarga, dengan isteri, bermunajat dengan Allah Azza wa Jalla. Itu orang yang baik-baik. Sumpah yang ketiga, wal qamari idza tasaq. Dia qaf belakang tu. Syafaq, wasaq, ittasaq. Dan bulan apabila penuh cahaya menjadi purnama. Allahu Akbar. Wa aqsimu, Allah Ta'ala bersumpah dengan bulan apabila sempurna dah besar dia tu, dia jadi purnama, bulan purnama. Bila ke bulan purnama? Malam apa? Malam 15 bulan purnama, ataupun dalam istilah dipanggil ayyamul bid, hari putih. Hari putih ni bila 13, 14 dan 15. Hari yang digalakkan kita berpuasa sunat. 13, 14 dan 15.
Itu yang dikatakan ibadat berterusan. Habis je Ramadan, mari Syawal puasa 6 hari. Mari Zulkaidah pula kita puasa hari putih, hari Isnin Khamis. Mari Zulhijjah kita puasa di awal Zulhijjah sampai ke hari Arafah. Hari raya tak boleh puasa. Maka Allah Ta'ala bersumpah dengan bulan apabila dia penuh purnama. Penuh purnama 3 kali bersumpah untuk apa? Untuk apa? Tengok ayat 19. La tarkabunna tabaqan an tabaq. La tarkabunna tabaqan an tabaqin. Sesungguhnya kamu tetap melalui beberapa keadaan. Da jatuh tu. Kalau ada Quran sendiri tambah keadaan. Jangan baca keaan. Tak ada dal kan? Kamu akan melalui beberapa keadaan yang bertingkat-tingkat, baik buruknya sebelum kamu menemui Allah, menerima kesenangan atau kesusahan, berada dalam kebahagiaan atau kekecewaan, berada di rumah masjid atau di tempat maksiat. Manusia ni tabaqan an tabaqin, sentiasa berubah, bergerak dia daripada air mani lagi jadi darah, jadi daging, naik sampailah jadi tanah kembali, masuk ke dalam tanah, kemudian akan dibungkak balik jadi semula manusia, dibawa ke mahsyar. Tabaqan an tabaqin, mana manusia ni bergerak, tak duduk dia. Siapa dia kata duduk diam? Tak duduk dia. Ada orang yang umur 100 tahun untuk umat ni lah, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Kalau kira umat lain tak usah kira lah tu. Mereka tu panjang umur. Kita ni 100 tahun, 80, 90. Ada orang yang sihat walafiat, ada orang 20 tahun dah bertongkat pun ada. Kita kira yang pentingnya hidup kita ni begitulah suasana, begitulah keadaan. Allahu Akbar. Kita tengok apa kata ahli tafsir tentang tabaqan an tabaqin. Dia kata tabaqan an tabaqin maknanya berubah sentiasa keadaan kamu. La tarkabun ayyuhanaz mimma talqauna. Kamu akan berjumpa dengan huru-hara pada hari kiamat. Kamu akan jumpa dengan keadaan yang tak tahu ke mana. Kamu akan berjalan menuju pada Allah Azza wa Jalla. Daripada hidup kepada mati, mati bangun semula. Ada juga yang menafsirkan daripada air mani, seketul darah, daging, ditiup roh, hidup, mati. Ringkasnya, manusia ni sentiasa bergerak dan berubah. Dia tak duduk dia. Hak tak bergerak ni batu pejar. Batu pun ada yang hidup, dia panggil batu hidup. Dia membesar. Allahu Akbar. Itulah kuasa Allah Azza wa Jalla yang kita kena perhati untuk menguatkan pegangan kita, keyakinan kita bahawa kita akan mati dan kita akan dibangkitkan semula oleh Allah Azza wa Jalla pada hari akhirat. Jangan sedar hati, kita akan mati dan kita akan dibangkitkan semula. Berapa kali Allah bersumpah? 3 kali. Manusia ini sentiasa bergerak. Kemudian Allah bagi satu soalan, dia panggil soalan tanya istinkar. Fama lahum la yu'minun. Maka apakah alasan bagi mereka berkeadaan tidak mau beriman? Jadi ayat ni soalan, dia panggil soalan marah. Dah mu tahu dah kiamat akan berlaku, kamu ni akan bertemu dengan Allah, amalan kamu akan dihisap, masih lagi kerah kepala, masih lagi degil, tak dengar kata fama lahum la yu'minun. Kenapa kamu tak mau beriman? Dipanggil ayat ini marah, sentap, supaya orang yang kerah kepala dengar kata
buka telinga, celek mata, ikut apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ai famal alladhi yamna'ul kafir, izan apa yang menghalang orang kafir daripada beriman dengan akhirat, wal iqrar, dan mengakui kebangkitan semula setelah mati. Sedangkan sini semua ada di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala yang maha berkuasa, Allah Ta'ala yang maha bijaksana, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui segala-galanya. Tetapi manusia ni sombong, angkuh, tak dengar kata, kerah kepala, rugilah dia. Apa dia sikap orang kafir? Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Dan apa pula alasannya apabila dibacakan Al-Quran kepada mereka, mereka tidak mau taat dan sujud. Kenapa tak mau sujud? Ayat Quran ni Allah Ta'ala marah kepada siapa? Marah kepada kafir. Kita orang beriman, bila Tuhan sebut macam ni, sujud selalu. Sebab itu menjadi salah satu daripada sunnah, apabila kita baca ayat ini kena kena sujud. Dalam solat atau luar solat kena sujud. Timbul soalan menarik. Dia kata kalaulah pagi Jumaat ni kena sujud tilawah, boleh tak kita baca surah ni patut kita sujud? Surah ni awak ingat kan? Surah ayat dia panggil surah juz 30 ni. Ingat? Pakah ni sujud. Awak, kita kena khabar. Sujud pagi Jumaat tu bukan kerana sujud. Nabi SAW pilih surah itu kerana apa? Kerana cerita tentang hari kiamat dalam tu. Alif Lam Mim Sajadah dengan kembar dia hal ata alal insan. Dua surah ni dibaca. Jadi kalau kita kuat, kita kena baca dua-dua. Kalau kurang kuat, gilir sekali ni. Yang tak apa kuat, itu tak jadi. Macam setengah daripada masjid surau kita ni, dia potong situ, potong sini lah. Baca semua sekali, dua-dua surah. Tak mampu, satu-satu. Jangan potong-potong ayat, ambil sini sikit. Itu tidak mengikut SOP bacaan Al-Quran. Ingat boleh. Faham? Kalau jadi pak imam esok, jangan buat perangai ambil alif lam mim sikit, lepas tu pergi ambil hal atas sikit, kita kata tak. Sudah surah satu surah. Itu pun ada pandangan yang kerah, kata kalau tak buat dua-dua tak sebab belaka. Kita kata lah. Kita ambil kaedah ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Kalau tak boleh buat dua-dua, ambil satu. Kita ada orang tua kat belakang yang tak larat, ada orang sakit lutut, jadi kita mura'ah akan dia. Jadi sujud ni bukan kerana pagi Jumaat, sujud kerana surah. Wadah? Faham? Baru biar faham. Kata orang biar tahu jangan sedap istilah budak-budak ni. Dia kata biar tahu jangan keliru. Lah ni dak, biar keliru jangan tak tahu. Habis dia apa dia jumpa TikTok ke apa benda, sebar belaka dalam grup. Lepas tu bengong habis orang. Apa pula? Jangan. Kita hidup ni ada prinsip, ada kira-kira yang tak boleh kita suka-suka hati je, jangan main-main. Allahu Akbar. Baik, kita pergi kepada ayat seterusnya. Maaf, tak habis lagi, tertinggal. Apa makna sujud di sini? La yasjudun. Beberapa ulama salaf seperti Ibnu Abbas, Al-Hasanul Basri mengatakan sujud di sini dengan mana as-salah, tak mau semaya. Tak mau salat. Tengok orang semaya, tak semaya. Allahu Akbar. Wa qala Abu Muslim al-khudu' wal istikanah. Tak mau merendah diri, tak mau tunduk pada Allah, itu juga tak mau sujud. Maknanya makna sujud tu banyaklah. Tak mau salat, tak mau tunduk pada peraturan Allah. Ada juga orang salat tapi tak mau tunduk pada peraturan Allah. Ada ke tak ada? Dia semaya. Tapi bila kita kata tutuplah aurat, perempuan muslimat kena tutup aurat, ini hak peribadi. Aduh,
hak peribadi. Jadi mu solat ikut siapa? Sebab Allah suruh solat. Ia suruh tutup aurat siapa? Pakcikmu. Allah suruh. Kenapa ini pakai, ini tak pakai? Itu dia panggil beragama mengikut hawa nafsu. Beragama ikut siapa? Ikut hawa nafsu. Jangan. Muslimat, tutup aurat baik-baik. Kita sudah kempen besar-besaran, siap dengan risalah, siap dengan apa, nak suruh orang kita, masyarakat kita ni tahu. Biar tahu, jangan keliru. Dia tahu bahawa tutup aurat tu wajib. Keliru-keliru tak mahu kita. Allahu Akbar. Siapa yang belum ada risalah ni, boleh minta, nanti kita akan bagi setiap orang risalah untuk disebar-sebarkan ke dalam grup masing-masing. Allahu Akbar, walillahil hamd. Mari kita pergi pada ayat 22. Balil ladzina kafaru yukazzibun. Tidak ada satu alasan pun untuk mereka tidak beriman. Bahkan orang-orang yang kafir semata-mata mendustakannya. Tak ada alasan apa. Saja dia kerah kepala, tak mahu terima. Itulah dikatakan perangai puak kafir. Itu perangai siapa? Perangai puak kafir. Ai la yujadu ma yamna'hum minal iman. Tak ada benda yang menghalang mereka untuk beriman. Kalau dulu takut, kalau beriman kena tembak, kena pukul. Sekarang ni mana ada pukul-pukul, tak adanya. Cuma mereka tak mahu je. Jadi kerja mereka mendustakan Quran, mendustakan bangkit semula, tak percaya kepada syurga, tak percaya kepada neraka, kerah kepala, macam-macam lah perangai. Yang penting mereka tak mahu terima ajaran Allah Azza wa Jalla. Tuhan kata apa? Allah kata apa? Buat-buat kerah kepala tak mahu sujud. Geng kerah kepala, orang panggil tak mahu ikut arahan Allah. Ayat 23, Tuhan bagi amaran, wallahu a'lamu bima yu'un. Sedang Allah mengetahui akan apa yang mereka rahsiakan dalam hati mereka. Tuhan tahu belaka. Wallahu a'lam bima yajma'ul kafirun. Allah Ta'ala tahu apa yang terkumpul dalam hati puak kafir, minat takzibi wal asam, daripada segala pendustaan dan dosa-dosa. Allah Ta'ala tahu belaka. Jadi kita nak kata apa tu? Allah Ta'ala mengetahui. Tiba-tiba kita buat benda yang menyalahi peraturan Allah, bermakna orang ni berani langgar. Macam hari ni lah manusia ni tahu rasuah tu bahaya. SPRM akan cari, tapi rasuah situ juga. Boh besar kata kita akan cari perasuah ke lubang cacing. Tak ada lubang cacing, tak ada berapa bulan rasuah timbul juga. Manusia ni lagu itulah perangai. Dia panggil sudah sebati lama, bukan benda baru. Nak buat perangai jahiliah, cinta ke rasuah, berani ambil riba, bukan satu benda yang mudah. Yang berani iaitulah keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Orang ni je orang boleh tinggal dengan baik, dengan sempurna perkara yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Hak tak dengar kata, tak mau sujud. Allah Ta'ala kata aku tahu belaka. Maka ayat 24, fabashshirhum bi'azabin alim. Maka gembirakanlah mereka. Kalau kata basyiran, beri khabar gembira. Khabar gembira ni biasa diguna untuk benda baik, benda suka. Berilah khabar gembira. Awak boleh anugerah apa-apa. Suka tak suka? Tiba-tiba Allah kata, berilah khabar gembira kepada ahli neraka. Dengan apa? Dengan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Maka di sini para ulama tafsir mengatakan al-bisyarah boleh diguna dua-dua. Khabar gembira untuk orang yang betul-betul gembira, itu memang tahniah. Kalau kita kata khabar gembira kepada orang yang sepatutnya diberi amaran, itu lebih pada bentuk perli, gelar, nyanyi, sarkastik dan lain-lain. Sebab
Awak ambillah khabar gembira masuk penjara. Gembira apa masuk penjara? Itu uslub Al-Quran. Boleh kita gunakan bisyarah kepada dua-dua kumpulan. Kumpulan yang baik boleh. Hak jahat pun kita kata khabar gembira juga, supaya mereka rasa sentap, nak berhenti, takut pada Allah Azza wa Jalla. Jangan mudah-mudah, jangan duk bermain-main dengan amaran daripada Allah Azza wa Jalla yang cukup keras, yang sangat menakutkan kita. Tulis pelajar, ayat ini ditafsir dengan surah At-Tur. Surah At-Tur ayat 11 sehingga ayat 14. Fawailun yawma idzil lil mukazzibin alladzina hum fi khawdin yal'abun yawma yud'auna ila nari jahannam da'a hadhihi an-naru allati kuntum bihi tukadzibun. Tanda ayat dulu, lepas tu balik tengok dia punya terjemahan. Ayat yang terakhir dalam surah Al-Insyiqaq, إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka dapat khabar gembira dengan keampunan Allah, bukan dengan azab yang alim. Mereka beroleh pahala balasan yang tidak putus-putus. Illal ladzina tabu minhum. Mana-mana orang kafir, orang derhaka, ahli maksiat yang sudah bertaubat kembali kepada Allah, beriman kepada Allah Azza wa Jalla, mereka taat kepada Allah, mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya, bagi mereka di akhirat esok mendapat pahala yang besar, iaitulah pahala syurga yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita nak syurga, ikut arahan Allah Azza wa Jalla. Tak nak syurga, lawan je Tuhan. Atas dunia ni tak heruk mulu, tapi di akhirat azab yang sudah menunggu. Allahu Akbar. Para pelajar, itu dia panggil azab ghairu mamnun, ay ghairu maqtu', tak habis-habis. Azab ni tak berhenti-henti. Bagi orang kafir, mereka akan menerima seksaan azab yang begitu dahsyat, yang begitu menakutkan. Para jemaah, para pelajar sekalian, nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kita jadi minta Allah jadikan kita minal ladzina amanu wa amilus salihat. Ya Allah, jadikan kami orang yang beriman dan orang yang beramal saleh. Sebab itu semalam pelajar-pelajar belajar kitab tauhid, akidah. Dia kata apa? Nak mantap kepercayaan kita, mesti kena ada 3. Iman tu ada berapa? 3. Yang pertama, berkata dengan lidah. 2, tasdik dengan hati. 3, beramal dengan anggota, baru lengkap. Ada juga sebahagian mazhab, dia kata cukuplah dengan tasdik, ngaku beriman itu pada arah. La, tidak sempurna. Walaupun dia ni, kalau dia mengaku beriman, lebih baiklah daripada hotop mengaku langsung. Mudah-mudahan dia boleh keluar daripada neraka esok. Tapi yang sempurna iman mesti ada 3 komponen, tak boleh terpisah. Dia kata dengan lidah, dia percaya dengan hati, dan beramal dengan anggota. Ini ramai orang ni hari ni, amanu tapi tidak beramal. Dia beriman tapi solatnya tak. Dia beriman tak mau tutup aurat. Payah sungguh. Perjuangan kita nak menutup aurat makcik-makcik ni payah kalah bukan senang. Lebih-lebih lagi orang besar-besar pangkat atas dunia, tak mahu dia tutup aurat pula molek. Dia ingat ke kulit dia tu keras sangat ke, sekali ulat makan tak ada gapo dah. Tolonglah nasihat, tolonglah berdakwah, berjuang untuk menyebarkan ilmu supaya masyarakat beriman dan beramal. Macam kita baca Quran hari ni, kita baca Quran, kita juga berusaha untuk memahami Al-Quran, dan kita mesti bergerak untuk beramal dengan Al-Quran. Kalau baca saja boleh pahala, bukan tak boleh pahala, tapi tingkatan
Bacaan itu ada 3 tingkat, kita tak naik duduk tingkat 1. Allahu Akbar. Baiklah para pelajar sekalian, ghairu maqtu' ghairu mamnun. Allah Taala beri pahala yang tidak putus-putus. Tak putus pahala. Baiklah, tamatlah kita tafsir surah Al-Insyiqaq. Sekarang kita berpindah kepada Al-Fawaid. Mari kita cari 5 faedah yang boleh kita ambil daripada ayat-ayat yang kita baca ini. Banyak je faedahnya, tapi kita nak ambil 5 daripada ayat yang kita baca ini, insya-Allah. Tengok awal. Ayat yang pertama, fala uqsimu bisyafaq. Allah Ta'ala, aku bersumpah dengan cahaya merah di langit. Timbul soalan dengan apa? Semua kata-kata Allah Ta'ala benar. Semua firman Allah Ta'ala sadiq, benar belaka. Kalau tak bersumpah pun tak apa. Kita orang beriman tetap akan percaya tanpa sumpah. Tapi kenapa dalam Al-Quran ni banyak kali Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk dia? Bersumpah dengan bulan, dengan bintang, dengan langit. Ni hari ni dia bersumpah pula dengan syafaq. Dia bersumpah dengan malam, dengan bulan. Kenapa? Kenapa apa? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ada bersumpah dalam banyak perkara. Bila nak bagi tahu tentang kiamat tadi, Nabi bersumpah. Kenapa? Tulis al-jawab. Jawab dianya annal qasama yu'akkidul kalam. Sumpah ni menguatkan kata-kata. Al-Quran turun dengan bahasa Arab. Perangai orang Arab, ni adat orang Arab ni, bila dia bercakap, dia akan bersumpah untuk menguatkan kata-kata dia. Dia panggil hazal uslub jariyan ala lisanil arabi. Gaya bahasa ini memang digunakan oleh Arab yang turun Al-Quran dengan bahasa mereka. Jadi oleh kerana Arab ni macam ni gaya dia, Allah Ta'ala gunakan Quran dengan gaya bahasa Arab yang diiktiraf. Tapi Nabi sudah bagi amaran, man kana halifan falyahlif billah. Jadi kalau siapa nak bersumpah, dia kena bersumpah dengan nama Allah. Jangan sumpah koseh-koseh. Itu yang pertama. Tulis pelajar. Yang kedua, fi qawlihi ta'ala fala uqsimu bisyafaq. La uqsimu bisyafaq. Timbul lagi soalan, kenapa Allah Ta'ala bersumpah dengan makhluk? Kenapa Allah Ta'ala bersumpah sedangkan terdapat larangan bersumpah dengan lain daripada nama Allah? Larangan bersumpah dengan lain daripada nama Allah. Dalam hadis Nabi kita bersabda, man kana halifan falyahlif billah. Siapa dia bersumpah, dia kena bersumpah dengan nama Allah ataupun dengan sifat-sifat Allah Ta'ala. Tak boleh bersumpah dengan makhluk-makhluk. Macam mana pula Tuhan bersumpah dengan makhluk? Tulis al-jawab anna zalika al-hazra fi haqqil insan. Larangan bersumpah dengan makhluk itu bagi manusia. Wa amma Allah Ta'ala, bagi Allah Ta'ala, yuqsimu bima sya'a min khalqihi. Allah Ta'ala boleh bersumpah dengan apa saja dia nak dari kalangan makhluk ni. Itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Jadi kita jangan kata Allah Ta'ala bersumpah dengan makhluk, itu hak dia, hak Allah. Kita makhluk tak boleh. Jangan ada sumpah demi itu demi ni, tak boleh. Demi Allah saja boleh. Dengan sifat-sifat Allah Ta'ala, demi Ar-Rahman, boleh kita bersumpah. Para pelajar kena ingat. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala bersumpah dengan apa? Dengan apa? Dengan syafaq, dengan malam, dengan bulan. Kata di para ulama, al-qasamu bil qamari, Allah Ta'ala bersumpah dengan bulan, mimma yadullu ala izami ayatihi wa diqqati dilalatihi, menunjukkan bahawa makhluk Allah Ta'ala perlu kita perhati.
sebab besar kedudukannya dan tinggi dia punya darjat, keagungan dan keesaan Allah Azza wa Jalla. Jangan pakai tengok bulan, pakai senyap gitu lah. Kena perhatikan. Yang ketiga ni menarik. Awal celak mata, buka telinga. Dalam ayat ini Allah Ta'ala bersumpah dengan 3 makhluk. Syafaq, Lail, Qamar. Untuk nak menyatakan latar kabunna tabaqan an tabaqin. Kamu ni akan berperingkat berubah. Daripada budak jadi remaja, dari remaja jadi orang tua, daripada orang tua beruban. Allahu Akbar. Kita hari ni pun bila tengok cermin juga sengih suka. Cerah molek dah atas kepala weh. Ya. Orang tua suka dia. Kenapa Allah Ta'ala bersumpah dengan 3 perkara ini? Sebab dia kata 3 perkara ini diperhatikan oleh manusia pada petang hari. Petang hari kita tengok apa? Mula-mula syafaq. Tengok apa? Susunan dia. Bila maghrib, lepas maghrib, masuk di waktu maghrib, merah di langit. Sudah merah di langit, mari malam gelap. Mari malam gelap, pada malam 15, sok naik bulan purnama. Oi, 3 ni sinonim 3 ni. Maknanya manusia ni akan berubah daripada cerah, gelap sikit, pas gelap banyak, supaya tak sunyi malam, Allah Ta'ala marinya bulan purnama. Masya Allah. Kita nak kait dengan apa ni? Nak kait dengan apa tiga perubahan ni? Jawab dianya, tulis anak. Wala'alla zikra syafaqi. Allah Ta'ala sebut warna merah di langit itu setelah maghrib, bahawa dunia ni akan berakhir. Dunia ni akan berakhir. Akan jadi maghrib juga kok mana pun. Mana kiamat. Oh, lambat. Okey. Boleh. Nak cepat sikit. Mu sendiri itu akan berakhir hidup kamu dengan mati. Satu. Maknanya seolah-olah maghrib itu kiamat, ataupun maghrib itu mati. Mana tamatlah siang. Baik. Dia sebut malam tu kenapa? Biasanya malam ni gelap. Malam tu gelap. Ima'un ila syiddatil haul yaumil qiyamah. Nak menyatakan huru-haranya pada hari kiamat. Taklah ada huru-hara, bangkit bangun kiamat, tak pakai seluar, tak pakai baju, tak pakai selipar, mak lari daripada anak, suami daripada isteri, tak ada lagi isteri yang disayangi, semua lari bercelodar habis, kata orang. Orang kata-kata lari celodar. Tahu lari celodar? Lari bertempiaran. Bahasa Kelantan ni kena terjemah pula di. Baru sedap. Kemudian mari gelap seolah-olah huru-hara. Munculnya bulan penuh purnama. Ima'un ila husulir rahmati lil mu'minin. Itu seolah-olah gambaran rahmat Allah Ta'ala meliputi orang mukmin. Huru-hara, mari rahmat Allah Ta'ala. Orang mukmin duduk di bawah bayangan. Orang mukmin tak berjalan di bawah, tidak berenang dalam peluh pada hari kiamat. Orang mukmin mendapat kasih sayang Allah. Orang mukmin sama ada masuk syurga tanpa hisab ataupun hisaban yasira. Allahumma ja'alna minhum ya Rabb. Jadikan kami ini orang yang mendapat rahmat Allah Ta'ala pada hari di dunia dan juga di akhirat. Apabila kita, itu dia panggil ima'un. 3 pergerakan ini, 3 perjalanan manusia ke akhirat. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Allah Ta'ala selamatkan kita, amin ya rabbal alamin. Yang keempat, tulis yang keempat, fabashshirhum bi'adzabin alim. Maka terimalah khabar gembira dengan azab. Pelik ni, khabar gembira apa azab? Tulis ni pelajar. Annal bisyarata qad tutlaku alal ikhbar bima yasu. Boleh je kita guna perkataan khabar gembira kepada benda yang tak baik. Boleh. Fal ayatu hujjatun.
Ayat ini menjadi hujah bahawa perkataan bisyarah boleh dipakai pada dua-dua, baik, buruk. Baik kita kata khabar gembira untuk orang beriman dengan syurga, khabar gembira pada puak kafir dengan neraka, na'udzubillah. Jadi khitab ini dituju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya nyatakan kepada orang kafir khabar gembira tentang azab kalau mereka tak beriman. Dan Allah Ta'ala juga khitab ini kepada kita pendakwah yang duk baca Quran ni, khabar gembira ini disampaikan kepada orang kafir kalau mereka tak mau beriman. Allahu Akbar. Yang terakhir, yang kelima, Allah Ta'ala kata apa? Lahum ajrun ghairu mamnun. Bagi orang yang beriman, pahala tak putus-putus. Bagi orang yang kafir, apa dia? Azab tak putus-putus. Tapi ayat ini dituju pada beriman. Illal ladzina amanu wa amilus salihat lahum ajrun ghairu mamnun. Bagi orang yang beriman, bagi mereka pahala yang tak putus-putus. Kita kata amin ya rabbal alamin. Ya Allah, masukkan kami ke dalam orang yang beriman yang sentiasa mendapat keampunan, kasih sayang Allah dengan pahala yang tak putus-putus. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami sudah selesai daripada mentadabbur surah Al-Insyiqaq yang penuh dengan huru-hara pada hari kiamat, yang penuh dengan kesengsaraan bagi orang yang kafir. Ya Allah, jadikan kami dan keluarga kami orang yang beriman, orang yang beramal saleh, orang yang mengikut Al-Quran, orang yang berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikanlah pada kami keamanan dunia, ketenangan di dunia dan aman di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.